Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung dengan tajuk Bumi Bertuah Menjadi Rebutan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, negara kita telah dijajah oleh pelbagai negara. Okey, dijajah oleh pelbagai negara, contohnya Portugis, British, Jepun, Belanda, okey, yang telah menjajah negara kita. Jadi hari ni kita nak tengok kenapa mereka ni nak datang ke tanah Melayu. Kenapa mereka ni semuanya nak tanah Melayu ni? Okey. Kenapa? Yang pertama, keunikan negara kita seperti kedudukan yang strategik dan kekayaan hasil bumi serta sumber alam menyebabkan kuasa asing bersaing untuk campur tangan dan menjajah demi kepentingan mereka. Selain itu, faktor penyebaran agama, perkembangan revolusi perindustrian dan kemasyhuran mendorong minat kuasa asing terhadap negara kita. Okey, faktor dia ada beberapa jenis. Yang pertama iaitu kedudukan yang strategik. Kedudukan negara kita sangat strategik. Jika mereka ni nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat, mereka terpaksa melalui tanah Melayu. Okay, kedudukan Melaka di laluan jalan perdagangan timur dan barat. Orang timur dari India nak ke Kepulauan Melayu, nak ke China, Indonesia, kena lalu Melaka. Okay, yang kedua, Melaka muncul sebagai pelabuhan persinggahan yang penting. Jadi mereka ni pun berhenti di Melaka untuk berehat ataupun untuk mendapatkan bekalan-bekalan sebelum mereka meneruskan perjalanan. Yang ketiga, Portugis dan Belanda berminat menguasai Melaka untuk mengawal perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Dulunya Melaka ni terkenal dengan perdagangan rempah. Jadi orang India banyak meniaga di Melaka. Jadi mereka pun meniaga rempah. Rempah-rempah ni semuanya daripada India. Ada juga yang daripada tanah Melayu tapi tak banyak. Banyaknya daripada negara luar. Jadi di Melaka mereka kumpulkan hasil tu. Jadi siapa yang menguasai Melaka, dia akan menguasai rempah, perdagangan rempah. Okey, yang kedua ialah kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Tanah Melayu mempunyai hasil bumi yang banyak seperti biji timah, biji besi dan emas. Sabah terkenal dengan sumber alam seperti kayu balak, rotan dan sarang burung. Sarawak pula mempunyai emas, sagu dan kapur barus. Okey. Sampai sekarang negara kita masih banyak lagi dengan hasil bumi. Sebab itulah kalau awak tengok hutan-hutan negara kita habis gondol dijajah oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dia telah menebang balak-balak. Kalau awak tengok TV baru ni kecoh di Tasik Chini. Tasik Chini tu telah digazetkan sebagai hutan simpan dan telah diiktiraf oleh UNESCO. Tapi ada tangan-tangan yang tak patut ni telah merompak hasil bumi. Okey, yang kedua ialah emas. Emas pun macam yang cikgu cerita sebelum ni, kalau dahulu emas di semenanjung tanah Melayu ni sangat banyak, hingga kan ada catatan penjajah kata boleh dikutip di tepi-tepi sungai. Boleh dikutip tepi sungai. Sampai sekarang kalau di kawasan Pahang sana masih boleh lagi jumpa emas ni di dalam sungai, tapi kena mendulang. Aktiviti dia nama mendulang emas. Dan kerajaan kita telah mengharamkan segala sektor pelombongan emas. Okey, tak boleh sewenang-wenangnya kita gali jumpa emas, tu kita punya, tak boleh. Okey. Yang seterusnya, penyebaran agama. Kuasa asing mahu menyebarkan agama Kristian ke serata dunia termasuk tanah Melayu. Raja Portugal menggalakkan pelayaran untuk mengembangkan agama Kristian. Okey. Orang di Eropah ni
tahu yang kita ni di tanah Melayu, di Kepulauan Melayu, Malaysia, Indonesia, apa lagi, Thailand, Vietnam, Brunei, apa, Filipina, tu semua tanah-tanah Melayu yang beragama Islam. Jadi mereka telah menghantar paderi-paderi dia untuk mengembangkan agama Kristian, dan alhamdulillah negara kita terlepas, okey, terlepas daripada penyebaran agama Kristian. Di Indonesia 50-50, Filipina, Vietnam, Thailand, yang lain tu semua habis. Dia hilang dah kemelayuan dia. Bila orang Melayu tidak lagi beragama Islam, jadi dia bukan lagi dikira orang Melayu. Tapi baru-baru ni, kalau tak salah cikgu, mereka masih mengaku lagi yang mereka ni berdarah Melayu. Begitu, tak tahulah apa yang akan terjadikan nanti. Yang seterusnya, revolusi perindustrian. Pada abad ke-18, revolusi perindustrian berkembang di Eropah. Sektor perkilangan seperti pembuatan besi dan keluli, pembuatan kereta serta mengetin makanan giat dijalankan. Kuasa asing memerlukan tanah jajahan untuk mendapatkan bahan mentah dan memasarkan barangan mereka. Diorang ni masa tu nak guna timah untuk membuat tin-tin. Jadi negara kita banyak timah. Okey, banyak timah, tin. Tin tu timah. Jadi mereka telah melombong. Kalau awak tengok, Kuala Lumpur tu asalnya daripada lombong biji timah di Perak, di Dengkil. Kalau awak tengok ada tasik-tasik yang kecil-kecil tu, tu maksudnya dia ialah bekas timah. Di Negeri Sembilan ni cikgu tak perasan kalau ada lombong biji timah. Okey. Tapi di Melaka, Perak, kita memang boleh nampak kesan-kesan pelombongan biji timah. Okey, yang seterusnya, kemasyhuran. Kuasa asing mahu menempa kemasyhuran untuk diri sendiri dan negara. Kuasa British muncul sebagai penjajah terbesar. James Brooke menguasai Sarawak setelah melihat kejayaan British di Pulau Pinang dan Singapura. Okey, diorang ni nak melebarkan jajahan. Siapa yang dapat jajah, dia yang hebat. Sampaikan mula-mula kerajaan-kerajaannya yang menjajah. Kemudian orang-orang perseorangan. Contohnya James Brooke. James Brooke ni telah menguasai Sarawak. Okey. Penjajahan kuasa asing menyedarkan kita pentingnya kedaulatan negara dipertahankan. Sebagai rakyat, kita harus memupuk semangat patriotik supaya campur tangan dan penjajahan tidak berulang. Okey, kita kena sama-sama menjaga kedaulatan negara kita. Pentingnya raja kita, pentingnya perlembagaan kita, pentingnya rakyat-rakyat kita. Okey, jadi kita kena jaga supaya negara kita ni tak dijajah lagi. Orang-orang luar, negara-negara luar sentiasa mencari dan menunggu peluang untuk menjajah kita. Okey, jadi kita sama-samalah doa supaya negara kita selamat daripada unsur-unsur luar. Jadi selepas ini cikgu nak awak jawab soalan. Kalau ada soalan, boleh tanya cikgu pada di Telegram. Sekian, terima kasih.